ilmu, mencari ilmu, mempelajari ilmu, terutamanya ilmu mengenai syariat Allah yang boleh mendekatkan seseorang itu kepada Allah, menerokai alam ini dan memakmurkannya sebagai lambang pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu aspek mewujudkan universiti, satu aspek daripada tuntutan jihad melawan nafsu. Mengikut huraian Ibnu Qayyim, ada jihad melawan syaitan. Syaitan menghasut manusia supaya engkar kepada Allah. Syaitan menghasut manusia supaya mengikut runtunan nafsu. Kita mesti berjihad melawan syaitan. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan keyakinan. Jihad melawan kezaliman. Kategori yang ketiga, melawan kefasikan, melawan kezaliman, melawan kemungkaran, melawan kemaksiatan, menentang kemaksiatan. Ini juga sebahagian daripada pengertian jihad dan cabang jihad dan kategori jihad. Dan yang terakhir, jihad melawan musuh-musuh negara Islam. Jika musuh itu menceroboh dan menyerang kita. Ini jihad. Punya skop yang sangat luas. Kalau kerajaan meminta rakyat jangan menyempitkan skop jihad, kerajaan juga jangan menyempitkan skop jihad. Dan saya telah menyatakan baru ini kepada media. Dan dia bertanya saya, apakah titah ucapan Sri Paduka yang di Pertuan Agong itu dituju kepada PAS? Saya kata, bagi saya tidak. Karena kegiatan-kegiatan militansi, kegiatan-kegiatan ganas, keras, tidak pernah dilakukan oleh PAS. Kalau melihat pada keganasan polis yang dilakukan ke atas PAS, menceroboh masuk dalam premis PAS, memecah tingkap, memijak orang tua-tua yang berlaku di Bali. Tapi ahli-ahli PAS masih boleh bersabar. Wakil rakyat digari. Adakah wakil rakyat itu melakukan kesalahan? Seorang adun negeri Kedah dari kawasan Kupang. Dia keluar daripada rumah kakaknya di belakang premis markas PAS Baling. Kerana tembakan gas pemberi mata itu masuk ke dalam rumah kakaknya, yang kebetulan menjadi ketua muslimat Baling. Dalam rumah kakaknya itu terdapat kanak-kanak yang telah terhidu gas pemberi mata. Dia keluar daripada rumah itu untuk meminta polis jangan lagi menembak gas. Dia ditangkap, sebelum ditangkap dan digari. Inikah tindakan polis? Inikah etika polis? Mana menteri ini? Ya, larut di. Larut, Dia tak bagi jalan, Mak. Ada nak bagi? Saya menghormati banyak Ya, Mak, tak bagi ya? anggota polis, tak bagi. Oh, dia tak bagi. Sila dulu. Tetapi ada anggota-anggota polis, pemimpin polis yang tidak menghormati undang-undang, yang tidak menghormati hak seseorang rakyat. Bila yang berhormat Baling pergi masuk untuk mencari jalan untuk ditahan dia. Kemudian dikatakan mereka tidak kenal dia. Tak kenal, dia telah perkenalkan dia sebagai ahli parlimen Baling. Taklah penghormatan langsung. Ya, dia berdiri lagi. Apa artinya kita dipilih rakyat? Kita datang ke sini. Yang Muhammad larut berdiri lagi, Mak. Nak bagi jalan? Dengan kehendak kita saja, tapi dengan pilihan rakyat. Yang Muhammad larut berdiri lagi nak bagi. Apalah, bagilah. Dia tak bagi. Apa dia, tak, saya bagi. Ha? Bagi. Tapi tanya, jangan bicara. Ya, sila. Sila. Terima kasih. Yang Muhammad Ketua Mahkamah tanya. Orang Islam baik-baik dia tanya. Dia tak kutuk orang, tak marah orang, nak tanya. Saya nak tanya kepada Yang Muhammad, adakah tafsiran Yang Berhormat mengatakan jihad itu termasuk kategori melanggar undang-undang? Sebagaimana undang-undang menjaga keamanan. Seperti kata pemimpin PAS, kita tidak peduli undang-undang. Kita teruskan dengan ceramah kita. Nak jadi apa, jadilah. Adakah ini termasuk
kategori berjihad. Sehingga kan mengenepikan undang-undang. Ini PAS kata, bukan UMNO kata. Minta penjelasan sikit. Terima kasih. Terima kasih. Orang macam itulah beradab. Kita tidak pernah kata kita melanggar undang-undang, tidak pernah kata. Tapi apa yang kita buat dalam batas undang-undang. Kita telah menghantar peguam kita bersama dengan pimpinan PAS Baling untuk berunding dengan Ketua Polis Negeri Kedah pada 14 Februari yang lalu. Peguam kita telah memperjelaskan undang-undang dan meminta seorang rakannya pegawai polis menjelaskan tentang undang-undang polis, akta polis, tentang apa istilah premis, apa tafsiran premis. Apakah dia hanya bangunan dan tidak termasuk kawasan, ataupun premis persendirian itu termasuk kawasan. Mereka tidak boleh memberi jawapan spontan. PAS tidak pernah melanggar undang-undang. Kita membuat tindakan mengikut peruntukan perlembagaan pasal 10 dan juga peruntukan akta polis. Dalam premis persendirian, Menteri Dalam Negeri telah menyatakan UMNO juga membuat perhimpunan premis persendirian tidak memerlukan permit. Ya, Sri Gadian dia, Mak. Ya. Premis awam kita minta kebenaran, minta permit. Ya. Polis tak bagi, kita tidak buat. Ya, Polis Mak. datang melarang kita, jangan teruskan ceramah, kita berhenti ceramah. Tapi yang berlaku di Baling bukan di luar premis PAS, dalam premis diserang, dirempuh, dipukul, dipijak, ditangkap, dipecahkan cermin-cermin. Ya, yang Mak, Paturam Sorak, ya, Mak. Paturam Sorak Tanjung Karang, ya. Paturam Sorak yang berapa, ya, Mak? Paturam Sorak yang ke bawah, ya, Mak? Sorak 367. 36? 7. Sebelum itu, ni saya nak baca ni. Muhammad. Ini saya nak pergi betul. Tafsiran undang-undang ni bukan polis yang buat tafsiran. Bukan peguam yang buat tafsiran. Mahkamah yang buat tafsiran, ya Muhammad. Muhammad tak faham, langsung nak bercakap. Pergi tanya polis memang dia tak tahu. Mahkamah yang buat tafsiran. Nanti, ya, Mak. Okay, tak, ini saya nak pergi ini. Ya, saya nak tahu peraturan, ya, Mak. Dan ini peraturan ni. Ya, ya. 367. Ada apa, ya, Mak? Ya, nanti Ya. saya nak tanya, nak minta penjelasan daripada yang dipertua. Ya. Tadi itu mukadimah saja. Sebab nak bagi faham. Dari Ketua Bangkang ni, dia cakap dia tak tahu apa dia cakap. Ya. Ada ke tafsiran tanya pada polis? Tanya mahkamah lah. 367. Okey, 367. Saya nak tanya yang berhormat, Tuan Speaker. Saya tadi mendengar ucapan Ketua Pembangkang. Adakah ia ini bertentangan ke tidak dengan pasal 367? Kerana tadi dia memetik ucapan yang di Pertuan Agong mengenai konsep jihad. Sekarang ini dia mempertikaikan seolah-olah dia mengatakan bahawa ucapan itu, kefahaman dan juga tafsir yang boleh Pertuan Agong itu tidak betul mengikut Islam. Sedangkan kalau kita lihat, Ya, itu, Mak. saya nak tanya. Cukup kau, ya, Mak. 367. Cukup, ya, Mak, cukup. Saya nak minta penjelasan. Okey, saya baca. Ya, Baik, ya. saya baca. Saya dah tak ada. Baik, dia suruh saya baca, saya baca. Ya, ya. Baik. Nama Seri Paduka bagian dari Pertua Agong atau nama-nama raja-raja Melayu atau tuan-tuan utama yang di Pertua Negeri tidak boleh digunakan bagi penghuni majlis mesyuarat. Ya, Okey. cukup. Saya ingat, faham. Tadi Cukup, ya, Mak. Cukup, saya tahu, ya, Mak. maaf, faham maksud saya. Okey. Panggillah speaker buat saya penjelasan akan dulu. buat penjelasan, Mak. Sila duduk dua-dua, saya buat penjelasan. Ini masa kita membahaskan tentang ucapan, kita tidak menyentuh secara khusus kepada mana-mana yang nyatakan kepada 367. Jadi apabila kita membahas, tentulah kita mengaitkan sedikit sebanyak mengenai ucapan. Jadi kalau kita berhujah mana-mana yang berkaitan dengan ucapan itu, kita kira itu tidaklah menyentuh secara terus kepada yang berkenaan. Jadi saya, ya Muhammad,